Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sidang penonton sekalian? Sekali lagi bersama dengan saya Dani Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya, dibawakan khas oleh Econsave. Bandingkan harga kami. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dipanjangkan usia untuk bertemu dalam episod yang baru ini. Sudah semestinya kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru menjadi pedoman dan juga panduan kehidupan kita sehingga ke penghujung hayat kita, insya-Allah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan topik berkaitan dengan keikhlasan dan kejujuran. Dua perkara ataupun dua sifat yang cukup penting dalam kehidupan kita. Perlu ada keikhlasan ataupun ikhlas di dalam melakukan suatu perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sudah semestinya. Yang keduanya, kejujuran di dalam setiap perkara. Kerana kejujuran itulah yang akan menunjukkan sifat ataupun akhlak Islam yang berada di dalam diri kita. Jadi saudara sekalian, sudah semestinya banyak perkongsian ataupun persoalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton kita. Jadi ayo sama-sama kita selidiki satu persatu persoalan untuk episod kali ini. Soalan yang pertama berbunyi, adakah penting adab berjual beli? Satu persoalan yang cukup menarik berkaitan dengan adakah penting untuk seseorang itu, sama ada seorang itu penjual ataupun pembeli, untuk memiliki adab-adab. Semestinya dalam Islam itu kaya dengan adab, daripada adab bangun daripada tidur sehinggalah kepada adab untuk tidur kembali pada malam harinya. Jadi sudah semestinya dalam hal berkaitan dengan jual beli ini juga ada adab-adab yang perlu dipatuhi. Kerana apa? Kerana bila mana ada adab di antara seorang penjual dan juga seorang pembeli, sudah semestinya suatu muamalah ataupun proses penjualan dan juga proses pembelian itu sudah semestinya akan berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila mana ada adab jual beli di antara peniaga, penjual dan juga pembeli, sudah semestinya setiap daripada mereka akan merasakan redha dengan majlis ataupun muamalah tersebut. Ini akan menghasilkan pula selepas ini keuntungan yang besar bagi penjual dan juga puas hatinya seorang pembeli dengan barang yang dibeli. Mudah-mudahan terjawablah soalan yang pertama daripada rakan penanya kita, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan yang berikutnya, soalan kedua dengan menonton VT ini. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kalau kita beli barang dengan harga yang murah tetapi kita jual dengan harga yang tinggi? Okey, satu persoalan yang menarik ini. Ini berkaitan dengan adakah ianya dibenarkan dalam Islam? Menurut Islam sebenarnya tidak ada masalah di dalam proses penjualan sesuatu barangan, sama ada si penjual itu ingin menjual dengan 2 kali ganda daripada harga modal ataupun 10 kali ganda sekalipun, kerana sekiranya seseorang pembeli membeli barangan tersebut, maka pada saat itu sudah pun termaktub adanya konsep redha seorang pembeli itu membeli barangan tersebut. Jadi Islam itu sendiri pun tidak menetapkan berapakah kadar jualan ataupun keuntungan bagi seseorang peniaga meletakkan harga sesuatu barangan. Sebagai contohnya lah di Econsave ini, jadi sidang penonton sekalian boleh datang ke sini dan bandingkan harga anda, dan sudah semestinya sekiranya anda datang ke sini, anda akan mendapati harga di sini adalah harga barangan yang terendah. Jadi sudah semestinya anda akan boleh membuat pembelian yang bijak dan juga anda tidak membazirkan kewangan anda. Jadi saudara sekalian, itulah juga dikatakan bahawa sebenarnya kita ni perlu bijaklah sebagai seorang peniaga. Bila mana nak meletakkan suatu harga tu, janganlah letak untuk mendapatkan keuntungan yang terlalu tinggi. Sebab apa? Takut-takut rasa terbeban pula kepada orang yang nak membeli. Mudah-mudahan terjawablah soalan yang kedua ini. Jom kita beralih dengan soalan yang terakhir untuk episod kali ini. Macam mana kalau kita nak berhadapan dengan pelanggan yang tidak mempunyai adab? Satu soalan yang sudah semestinya daripada seorang peniaga lah ni. Dia nak bertanyakan bagaimana dia nak berdepan dengan seorang pembeli yang mungkin kurang adab ataupun kurang ajar. Kadang-kadang ni bila kita berniaga ni, barang ni kita dah cerita dah, ini adalah barangan yang terbaik, tapi ada jugalah soalan-soalan, cepu mas yang ditanya, sampai kadang-kadang kita rasa terganggu. Dia ni nak beli barang kita ke ataupun dia ni saja nak cari kesalahan kepada barang kita? Jadi bila mana kita berdepan dengan pembeli-pembeli yang sebegini, pertama sekali kita perlulah kata apa, berdepan dengan cara yang penuh hikmah dan juga bijaksana. Jangan kita pula, kita ni nak berniaga ataupun nak mempromosikan barangan kita, jangan pula kita menunjukkan akhlak yang tidak baik dengan pembeli kita. Sebab apa? Takut-takut nanti last sekali pembeli kita hilang dan akhirnya keuntungan pun kita tak dapat. Jadi pastikan kita menggunakan kebijaksanaan kita, susun tutur bicara kita dengan cara yang lebih hormat ataupun sopan, biar dia tidak beradab tetapi kita jangan pula biadab dengan dia. Jadi itu salah satu caranya. Yang keduanya adalah
adalah kita tinggalkan sahaja pembeli yang tidak beradab tersebut. Sebab kadang-kadang ni kita mungkin tak mampu untuk berdepan, ataupun kita ni mungkin juga ada sifat, ataupun manusia ni biasalah ada sifat pemarahnya, sifat amarahnya tu. Kita takut kita pula nanti jadi seorang yang pemarah ataupun kita memakinya. Jadi dalam keadaan tersebut lebih baik untuk kita meninggalkan sahaja pembeli yang kurang adab tersebut. Mudah-mudahan kita pun tak ada rugi apa-apa, dan masa yang sama kita pun tak mengundang dosa untuk diri kita dan juga untuk diri pembeli tersebut. Jadi mudah-mudahan terjawablah ketiga-tiga soalan untuk episod pada kali ini, iaitu berkaitan dengan keikhlasan dan kejujuran. Mudah-mudahan kita mendapat satu ilmu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi bertemu lagi kita di lain episod bersama dengan saya dan Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.